Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, nama saya Profesor Mat Tajuddin. Dan pada video kali ini saya hendak mengulas kenyataan terbaru di Awang bahawa mengundi adalah suatu jihad apabila kaum-kaum lain mengugut parti politik Islam atau parti politik orang-orang Muslim. Jadi di sini kita lihat tujuan utama Hadi Awang mungkin adalah untuk menakut-nakutkan umat Islam dengan menggunakan analogi peperangan, iaitu jihad. Walaupun sebenar kalau kita faham maksud jihad, ia tak semestinya peperangan. Ada lain maksud yang kita harus teliti. Jadi pada hari ini saya hendak mengemukakan 3 ulasan tentang bagaimana Hadi Awang cuba memecah belahkan masyarakat kita dengan menunggang agama dan menggunakan konsep jihad sebagai aspek desperado untuk meraih undi. Jadi yang pertama saya akan bercakap tentang apa sebenarnya jihad. Yang kedua saya akan soal, bolehkah kita sifatkan pilihan raya sebuah negara demokrasi sebagai berperang dari sudut jihad. Dan yang ketiga saya hendak membawa tuan-tuan merenung bagaimana jihad Saidina Ali Ibn Abu Talib. Jadi pertama kita tengok isu sama ada apakah yang dikatakan sebagai jihad. Jadi kalau tuan-tuan boleh renung, jihad ni dalam satu makna yang biasa kita faham adalah peperangan. Jadi apabila kita pergi berperang, kita berjihad, dan nilai utama, nilai yang besar yang kita boleh hilang adalah nyawa kita. Jadi jihad ada bersangkut paut dengan hilang sesuatu yang paling berharga, nyawa kita. Jadi kita nak soal lah, dalam pilihan raya ni kita nak hilang nyawa ke tuan-tuan? Jadi kalau tak hilang nyawa, macam mana nak kata dia berjihad? Baik, itu satu. Satu lagi, kalau kita tengok bukan nyawa kita, tapi nyawa anak-anak kita yang pergi berperang. Jadi mereka pun hilang nyawa. Sudah tentulah ini suatu yang amat pedih pada mana-mana ibu bapa, atau hilang suami dan sebagainya. Maka itu pun hilang sesuatu yang paling berharga, hilang nyawa. Kalau takat kita parking kereta, bangun pagi, pergi mengundi, tunggu dalam 1, 2, 3 jam, adakah itu sama dengan hilang nyawa anak kita? Dan yang akhir sekali mungkin kita tengok apabila Rasulullah dan para muhajirin berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua barang harta benda selai pinggang. Bolehkah ini dikatakan jihad? Iaitu jihad harta benda yang keseluruhannya, yang sukar, entah dapat balik atau tidak. Kalau kita ada duit berjuta-juta ringgit, kita menderma atau memberi derma 10 juta, tetapi kita boleh buat duit itu balik, adakah itu jihad? Sebab tu kita kata itu sedekah, bukan jihad. Jadi tuan-tuan kena faham, adakah tuan-tuan berjihad dengan mengundi semata-mata? Pangkah tu, adakah ia berjihad? Ini tuan-tuan nak kena nilai betul-betul. Jadi bagi saya, ini bukanlah satu jihad, sebab harga yang kita bayar tak seberapa pun. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita samakan perkataan jihad, iaitu perang, dengan pilihan raya? Pilihan raya adalah konsep di mana beberapa rakyat membentuk parti-parti dan kemudian mempunyai ideologi yang berbeza. Contohnya mereka ada cara lain untuk mengurus sumber-sumber dalam Malaysia. Contohnya mereka ada cara lain untuk buat polisi tentang pendidikan. Contohnya mereka ada cara lain untuk
membantu orang-orang miskin dan mengembangkan ekonomi. Itulah dia politik. Kenapa pula politik menjadi satu perang yang kononnya kita hilang nyawa? Masa bila yang kita hilang nyawa? Tak hilang pun. Jadi untuk menyamakan jihad dengan pilihan raya, yang pertamanya itu adalah memurahkan harga jihad. Dan yang keduanya, memecah belahkan masyarakat kita, seolah-olahnya orang Islam ni diugut oleh kaum-kaum lain sebab dia tak setuju dengan beberapa polisi yang mungkin kita nak buat. Contohnya, semua tak boleh ada tempat minum arak walaupun pada orang-orang yang bukan Islam. Adakah itu sama dengan berjihad, berperang? Itu adalah polisi semata-mata. Jadi kalau polisi itu tak suka, jadi kita tak undilah. Kalau kita suka, kita undi. Jadi apa kaitannya dengan berperang sedemikian? Jadi jihad bagi saya dalam hal ini, iaitu pilihan raya, suatu yang sepatutnya tidak patut disamakan. Sebab kita ni rakyat Malaysia, kita kena pilih parti. Itu saja. Jadi jangan cuba nak kaitkan peperangan, satu yang cukup ditakuti oleh semua orang. Mengugut, soalan contohnya ugut, walaupun tak disebutkan perang dan sebagainya, tetapi menggunakan perkataan ugut sudah menjadi suatu yang amat berbahaya. Jadi tak eloklah kita menakut-nakutkan orang sedemikian. Walaupun dikatakan jihad itu bukanlah perang, tapi sebenarnya ia adalah politik. Jadi politik pun macamlah juga mungkin berperang. Jadi di sini pun sama juga, tak boleh kita kata begitu. Sebab parti-parti politik, kalau dia nak buat satu polisi, contohnya nak membunuh orang ke dan sebagainya, maka itu akan dikira dia haram. Maknanya tidak akan dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi oleh kerana semua parti dibenarkan berpolitik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, maka tidak ada isu ugut mengugut nyawa. Sebab kalau ada saja isu ugut mengugut nyawa sebab tak bersetuju dengan polisi sesuatu parti, maka ia tidak akan dibenarkan. Oleh kerana ia dibenarkan, maka sebenarnya tidak ada kaitan dengan peperangan atau jihad dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi yang terakhir sekali adalah jihad Saidina Ali. Kalau kita pernah dengar cerita bagaimana Saidina Ali apabila berperang dengan suatu musuh, dan satu ketika beliau hendak membuat pukulan maut kepada musuh tersebut, tiba-tiba musuh tersebut meludah muka Saidina Ali. Tiba-tiba Saidina Ali menahan tangan dia daripada membuat pukulan maut, dan terus beliau bangun dan beredar daripada tempat tersebut. Jadi musuh Saidina Ali pun terkejut, kenapa dia tidak bunuh saya dari hal tu. Jadi dia pun pergi tanya, kenapa tuan berhenti daripada membuat pukulan maut? Jadi Saidina Ali kata, sewaktu saya berperang dengan kamu, saya tulus, saya berperang untuk Islam. Tetapi apabila kamu ludah muka saya, maka saya menjadi marah, dan kemarahan itu sudah bercampur aduk dengan niat asal saya demi Islam. Maka saya takut apabila saya buat pukulan maut, ketika itu saya marah kerana kamu meludah ke muka saya. Jadi niat tu dah tak betul. Niat sentimen, niat emosi, dan bukan niat rasional untuk menjaga Islam dan keadilan dan sebagainya. Jadi di sini kita tengok bahawa jihad tidak boleh kita buat sesuatu dengan emosi. Sebab kita marah orang tu, sebab orang tu ejek kita, atau kita kata dia mungkin menghina kita. Jadi takat dia menghina kita dan sebagainya tidak menjadi satu alasan untuk kita berjihad. Yang kita berjihad itu adalah apabila musuh yang tidak mahu memberikan kita mengamalkan kebenaran, keadilan, dan juga nilai-nilai murni manusia. Mungkin musuh itu musuh yang nak membesar-besarkan kaum dia,
membesar-besarkan agama dia sahaja, maka itu menjadi satu alasan untuk berjihad. Tetapi apabila orang-orang lain katakan di dalam politik, mereka tidak mengancam agama kita, tidak mengancam nilai-nilai hidup kita, walaupun mereka mungkin menyoal. Contohnya kes azan, dia kata pelanlah sikit, macam tu saja. Jadi kalau macam contohnya kes penggunaan nama Allah, itu saja. Nanti kita buat undang-undang, tak bolehlah nak pakai. Jadi sedang debate, kita janganlah emosi, kita berinteraksi dan berbincang. Jadi itulah dia politik berdamai, politik demokrasi. Janganlah heretkan isu kita berbeza pandangan sebagai suatu benda berjihad. Seperti juga suami isteri, kalau setiap kali bergaduh atau bertengkar, keluar perkataan bercerai. Saya alhamdulillah selama 39 tahun berkahwin tak pernah lagi guna perkataan tu. Jadi sebab saya tahu perkataan tu perkataan yang berat. Jadi kita kena hati-hati kalau kita nak samakan pergaduhan biasa dengan sampai isu bercerai. Samalah juga kalau kita nak gunakan konsep perbezaan pandangan dalam politik dengan peperangan atau ugutan yang kononnya boleh menjadikan kita tidak boleh mengamalkan Islam. Jadi kita tidak boleh berbuat demikian, sebab ini adalah konsep demokrasi dan hidup dengan berbagai kaum. Maka kita harus saling hormat menghormati. Jadi kita tidak bolehlah memberi keadaan di mana rakyat-rakyat lain takut dengan ugutan-ugutan seperti mengatakan ini adalah satu peperangan jihad. Kalau tak sebut perang pun, jihad tu dikaitkan dengan amalan seperti peperangan. Jadi di sini saya harap tuan-tuan jangan terpesong dengan konsep yang dikatakan jihad dan pilihan raya. Ini cumanya satu pilihan raya, satu pilihan yang kita nak buat antara polisi ekonomi, polisi pendidikan, polisi kebajikan dan begitu saja. Jadi kalau tidak, kita akan menganggap diri kita dengan kaum-kaum lain akan bermusuh-musuhan, dan ini adalah perkara yang merosakkan kehidupan kita sebagai rakyat bersama dalam Malaysia. Jadi di situ sajalah yang saya ingin sampaikan, bahawa apakah jihad itu sesuatu yang boleh disamakan dengan hilang nyawa, atau apakah jihad itu boleh disamakan dengan perbezaan politik dalam pilihan raya. Dan kalau kita pun nak berjihad, kita kena berjihad dengan rasional, bukan dengan emosi, bukan dengan sentimen, membenci dan sebagainya. Jadi situlah saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.